Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naim Azran, guru mata pelajaran Sains tahun 4 bagi 4 kelas, 4 Baiduri, 4 Intan, 4 Nilam dan juga 4 Topaz. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan mulakan topik pengajaran kita, pengajaran dan pembelajaran berkenaan dengan tajuk yang pertama dalam buku teks iaitu kemahiran saintifik. Okey, baik. Kemahiran saintifik ni dia terbahagi kepada yang pertama, kemahiran proses sains. Kemahiran ini lebih kepada cara berfikir, perbuatan kita. Okey, baik. Yang kedua, kemahiran manipulatif, iaitu menggunakan alatan saintifik seperti kelangkon, silinder penyukat, termometer dan sebagainya. Okey, jadi dua-dua kemahiran ini berada di bawah kemahiran saintifik. Jadi, apa pentingnya kemahiran saintifik ini sebenarnya? Okey, kalau kita tengok daripada buku teks muka surat 1, okey, kita tengok ada gambar cerita murid sedang membina satu model jambatan. Mereka buat satu pertandingan dan ada dua model, model A dan model B. Daripada cerita ni, kita tengok model A gagal. Dia kata dia hampir runtuh. Dan model B kukuh. Jadi, macam mana kita nak buat model A ni jadi kukuh? Apa pengubahsuaian yang boleh kita lakukan untuk buat model A ni kukuh? Jadi, awak mungkin boleh kata kita tambah bilangan kayu yang bawah tu, kita tambah lebih banyak. Ada yang kata kita buat satu struktur sokongan berbentuk segitiga. Mungkin macam ni. Tengok. Okay. Baik, awak nak buat mungkin struktur yang macam ni. Tapi cadangan awak ni mestilah berdasarkan daripada pemikiran yang logik. Mesti ada sebab. Okey. Kenapa awak cadangkan perkara-perkara macam tu? Mungkin ada cadangan yang lain. Okey. Jadi apakah hujah awak? Kenapa mesti buat macam tu? Kenapa buat macam tu dia jadi lebih kukuh? Okey. Itulah sebenarnya kemahiran proses sains. Awak berfikir untuk menyelesaikan masalah. Okay, sama juga macam isu sekarang ni. Kita ada wabak pandemik. Okay? Jadi kita mencari punca daripada mana sehinggalah terciptanya vaksin yang boleh insya-Allah dapat menyembuhkan dan dapatlah lepas kita daripada PDP, bolehlah kita mengajar buat pembelajaran secara bersemuka. Okey. Kaedah-kaedah dia pun bermula daripada kemahiran proses sains, kemahiran saintifik. Okey. Daripada kaedah-kaedah itulah yang mendapat satu hasil yang boleh menyelesaikan sesuatu masalah. Kemahiran proses sains, kemahiran saintifik, dia bukan sahaja dalam bidang pembinaan, bukan sahaja dalam bidang perubatan, dalam bidang kimia pun ada. Dan semua bidang dalam kehidupan kita pun melibatkan kemahiran saintifik. Kita cuma tidak sedar. Okay, kalau kita tengok di slide seterusnya, baik. Tengok di muka surat 2 dan 3 dalam buku teks. Kita ada satu cerita. Cerita ni macam cerita kehidupan seharian kita lah. Mereka ada dua orang budak, dua orang murid. Dia berada satu tempat, mungkin dekat kawasan flat dia. Nampak banyak sampah sarap. Okey. Dia pun cari cadangan macam mana nak lupuskan, nak kena buat macam mana dan apa semua bagai. Baik. Sebenarnya daripada cerita-cerita ni, kita ada kemahiran proses sains. Dan awak telah pun belajar kemahiran proses sains ni di tahap 1. Di darjah 1, darjah 2, darjah 3. Cikgu sains awak dah ajar. Jadi, yang pertama, apa kemahiran proses sains yang awak dah belajar? Tengok. Ada murid yang kata, dia perhatikan sampah sarap. Perhati ini sebahagian daripada kemahiran proses sains, iaitu membuat pemerhatian. Membuat pemerhatian ini adalah berdasarkan daripada penglihatan kita, deria rasa kita, bau kita, pendengaran kita. Pemerhatian bukan sekadar kita lihat, tetapi apa yang kita boleh, bukan setakat nampak saja, rasa, bau, panas, sejuk, itu pun di bawah pemerhatian.
perhatian. Kemudian, bila dia cakap macam tu, mereka pun berbincang. Bincang ini adalah di bawah kemahiran proses sains juga. Di bawah bahagian komunikasi. Kita bincang, mana ada bincang seorang-seorang. Berbincang ni pula tidak semestinya berbincang secara lisan. Boleh jadi kita berbincang dalam bentuk graf. Boleh kita berkomunikasi dalam bentuk penulisan. Boleh kita berkomunikasi dalam bentuk bentuk gambar. Okey, itu semua adalah kemahiran proses sains berkomunikasi. Bukan kita sembang berbincang sahaja. Okey. Baik. Kemudian kita ada kemahiran yang seterusnya. Asingkan. Bila kita asingkan, kita akan letakkan satu bahan di tempat yang berbeza mengikut kaedah-kaedah ataupun ciri-ciri sepunya. Ciri-ciri sepunya ni maksudnya sama. Ciri-ciri yang sama. Okey, itu adalah kemahiran mengelaskan. Kemahiran proses sains juga. Benda ni semua awak dah buat dalam kehidupan seharian awak. Sedar atau tak sedar saja. Okey. Kemudian, timbang. Menimbang ni sebenarnya salah satu kemahiran proses sains juga. Iaitu mengukur ataupun menggunakan nombor. Bila timbang, kita akan dapat satu nilai. Nilai itu dalam bentuk nombor. Pernahkah awak timbang? Berapa berat awak? Berat saya A. Mana ada kan? Awak kata berat saya 13 kilogram. Berat saya 50 kilogram. Dan sebagainya. Tinggi dia 60 sentimeter. Itu menggunakan nombor. Jadi, itu adalah salah satu daripada kemahiran proses sains. Kemudian, ramalkan. Ramalkan ni adalah membuat ramalan. Meramal. Kita meramal perkara yang logik. Bukan kita meramal sesuatu yang tidak logik. Kita meramal berdasarkan daripada fakta-fakta yang kita dapat. Sebab itulah kalau kita tengok berita, dia ada bahagian ramalan kaji cuaca. Sebab dia mengkaji. Macam mana dia boleh kata pukul 5 esok akan hujan, pukul 4 esok akan mendung. Sebab dia ada data-data kelembapan atmosfera, kelembapan kawasan sekitar. Lebih lembab maksudnya nak dekat hujan lah. Lebih kurang macam itulah kaedah-kaedah dia. Okay, dia menggunakan data-data saintifik. Kita membuat ramalan pun, kita tidak membuat ramalan sembrono. Bukan kita membuat ramalan ikut suka kita. Okay, macam awak kata. Apa ramalan awak kalau orang bawa laju dekat lebuh raya? Awak pun meramalkan dia akan terlibat dalam kemalangan. Kenapa? Sebab bila dia bawa laju, kemungkinan untuk dia kawal kenderaan dia sangat rendah. Okey, itu adalah bahagian ramalan. Seterusnya, alasan. Kita memberi alasan daripada perbuatan kita, daripada pemerhatian kita. Ini di bawah bahagian membuat inference. Inference ni adalah, maksud inference tu adalah sebab. Membuat inference, membuat sebab. Awak lihat sesuatu perkara. Dia membuat inference dengan membuat pemerhatian, dia dekat-dekat. Sebabnya bila kita melihat sesuatu benda, bila kita membuat pemerhatian sesuatu benda, kita boleh berfikir sebab dia berlaku. Okey, pemerhatian dia. Contoh, yang pertama, awak nak pergi ke Mid Valley, panggung wayang. Dalam perjalanan awak buat nak pergi, terlibat dalam jam. Itu adalah pemerhatian. Jam. Okey, influence dia. Kemungkinan, mungkin sebab ada kemalangan. Itu mungkin. Okey. Baik. Contoh yang kedua, awak lihat pokok layu. Itu pemerhatian. Pokok itu layu. Pemerhatian. Influence dia sebab kenapa dia layu? Kerana pokok itu tidak disiram. Okey. Influence sebab yang kita buat mestilah logik dan boleh diterima akal. Awak tak boleh kata pokok itu layu, pemerhatian. Influence-nya kerana dipijak oleh raksasa. Itu tak logik, tidak boleh diterima akal. Bila tidak boleh diterima akal, influence kita ditolak mentah-mentah. Okey, jelas?
Baik, seterusnya. Ini yang awak dah belajar daripada darjah 1, darjah 2 dan darjah 3. Okay. Seterusnya kita akan pergi ke kemahiran proses sains yang kita akan belajar di darjah 4. Hari ini kita cuma akan sentuh 3 kemahiran proses sains dah akan bersambung. Tak boleh bagi banyak-banyak. Nanti awak pun pening. Semua orang pening. Okay. Baik. Lihat di muka surat 6, buku teks. Kita ada menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, apa sebenarnya perhubungan ruang dan masa? Baik, dalam buku teks dikata kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Okey, awak boleh baca kan? Tetapi apa sebenarnya yang dikatakan sebagai perhubungan ruang dan masa? Baik, kalau kita tengok contoh yang diberikan situasi fenomena. Ada sebatang aiskrim dalam bekas, dalam pinggan lah. Okay, dan dia letaklah di bawah cahaya matahari. Dia tengok. Dia beli aiskrim mahal-mahal, dia tak makan, dia nak tengok saja. Okay. Selepas 10 minit dia tengok aiskrim tu, dia secara logiknya memang kita letak aiskrim di tempat panas, dia akan cair. Betul? Jadi selepas 10 minit tengok aiskrim tu cair. Hilang separuh. Dia tunggu 10 minit, hilang 3 suku. Ada sikit je. Lepas 20 minit, lepas 30 minit. Lepas 30 minit agak-agak hilang semuanya. Okey, walaupun di sini 20 minit yang berlaku kan, 30 minit itu dah masuk bahagian lama. Okey, baik. Dia kata aiskrim sudah berubah bentuk, saiznya juga mengecil. Jadi, perubahan bentuk dan saiz aiskrim dinamakan perubahan parameter. Jadi, parameter dia adalah bentuk dan juga saiz. Masa. Semakin banyak masa tu berlalu, bentuk aiskrim tu berubah. Saiz aiskrim tu berubah. Okey. Kalau dalam sini dia tulis ni. Awak tengok dia kata perubahan bentuk. Sekejap ya. Okay, dia cerita perubahan bentuk dan juga saiz. Okay, ingat, parameter untuk perubahan ruang dan masa, perubahan parameter dia adalah satu, lokasi boleh, arah boleh, bentuk boleh, saiz boleh, isi padu boleh dan juga berat mengikut urutan masa. Okay, baik, ini dalam kes ni 10 minit hilang separuh. 20 minit hilang 3 suku. Bentuk dia berubah tak? Mestilah berubah. Okey. Baik. Jadi, apakah perhubungan bentuk dan saiz aiskrim dengan masa dalam penyiasatan di atas? Okey. Dia kata, apabila masa bertambah, bentuk menjadi tidak sekata dan saiznya mengecil. Okay, jadi dengan kata lain, kita boleh katakan bahawa perhubungan ruang dan masa dalam situasi ini adalah apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya mengecil. Okay, kita boleh nampak dengan jelas. Dia menjadi tidak sekata dan saiznya mengecil. Okay, baik. Kita tengok contoh lain. Baik, ini antara soalan UPSR. Tak apalah, kita abaikanlah soalan UPSR ni. Kita nak gunakan contoh. Okey, baik. Dari contoh ini, kita ada dua penyiasatan. Satu batang palang di tengah padang. Dan palang ini, dia akan terhasilnya bayang-bayang. Disebabkan ada matahari. Okey. Baik, jadi kita tengok panjang dan arah bayang-bayang. Kita ada dua parameter sini. Panjang dan juga arah. Tengok sini. Saiz. Saiz ni pun dalam kategori panjang. Okey, arah. Jelas? Okey, baik. Jadi, perubahan arah bayang-bayang mengikut masa. Jadi, perhubungan ruang dan masa dalam situasi yang ada ni, kita ada satu perubahan arah bayang-bayang mengikut masa. Kita tengok pukul 8. 10, pukul 11, pukul 12, pukul 2, pukul 4 dan juga pukul 6. Adakah arah dia
sama, berbeza. Jadi arah dia ni berubah-ubah. Jadi apa yang kita boleh kata tentang hubungan ruang dan masa dalam situasi ini? Apabila masa bertambah, arah bayang-bayang berubah dari barat ke timur. Kita tak cerita pasal matahari. Kita cerita tentang bayang-bayang. Arah dia barat ke timur. Itu yang pertama. Dan kita ada parameter yang kedua. Parameter yang kedua kita adalah panjang. Baik, saya cuba nak padamkan ini. Saya padamkan dulu. Kita lihat dari segi panjang. Panjang dia tak sekata macam mana kita nak cerita. Tak ada masalah panjang dia. Sebab ni panjang, pendek, panjang. Ayolah cikgu nak cerita macam ni cikgu. Dia sekejap panjang, sekejap pendek. Jangan bimbang. Kita potong dulu. Kita cerita separuh-separuh. Apa susah? Apabila masa bertambah ke pukul 12, kita nampak dengan jelas saiz bayang-bayang menjadi semakin pendek. Jelas? Tak naklah cerita cikgu pukul 8 hingga pukul 12. Cerita lepas tu boleh cikgu? Boleh. Kita boleh cerita pula nak cerita masa panjang. Apabila masa bertambah daripada pukul 12, daripada pukul 12, saiz bayang-bayang menjadi semakin panjang. Jelas, kita boleh nampak perubahan ruang dan juga masa. Parameter dalam situasi ini adalah panjang. Parameter yang tadi adalah arah. Parameter bagi contoh yang diberikan ni, saya belum mana pun ni. Parameter bagi contoh yang tunjukkan ini pula adalah bentuk, adalah saiz. Lokasi pun awak boleh buat contoh. Kita bagi contoh yang mudah. Kalau lokasi, awak balik kampung. Melalui highway daripada Kuala Lumpur nak pergi ke utara. Jadi perubahan lokasi itu berlaku mengikut masa. Betul? Awak bawa kereta. Bukan awak lah. Mak bapak awak bawa kereta. Dia bawa kereta daripada pukul 8. Takkan pukul 8 bergerak daripada KL. Pukul 10 pun dekat KL lagi. Kalau dah bergerak, mestilah lokasi dia berubah. Jadi itulah yang kita boleh kaitkan hubungan ruang dan masa. Benda ni berlaku setiap hari dalam kehidupan seharian. Sedar atau tidak sahaja. Jelas? Baik, kita pergi ke contoh yang seterusnya. Untuk yang kedua, mentafsir data. Mentafsir data ni simple, mudah saja. Sebab data yang diberi dalam bentuk keadaan, kita boleh dapat satu data yang diberi dalam bentuk jadual. Kita boleh dapat data dalam bentuk carta. Kita boleh dapat data dalam bentuk graf. Graf ni ada banyak jenis, tapi untuk tahap darjah 4, carta palang. Dan juga kita boleh ada, ini pun kita panggil sebagai carta. Ini adalah data yang diberikan. Kita nak tafsir, kita tengok gambar. Kita tengok jadual. Apa yang kita boleh katakan tentang jadual? Apa yang kita faham tentang jadual ni? Baik. Kalau kita tengok ni muka surat 8 dan 9. Bolehlah tengok dalam buku teks ataupun boleh belik buku teks digital. Kita berkata, kita cerita apa yang kita nampak daripada data. Jangan berikan sebab, jangan berikan sebab ataupun inference. Kita cerita je apa yang kita nampak dari data. Dia kata, data daripada jadual. Tempat makan A paling banyak didatangi burung. Sebab apa dia tengok kat nombor sini paling banyak burung? Cerita saja. Itu saja. Itu kita dah tafsir data. Tempat makan B paling sikit didatangi burung. Tengok nombor paling sikit. Tak perlu kita bagi sebab. Kita cuma cakap saja.
apa yang kita nampak, apa yang kita faham. Okey. Jadi bilangan burung yang datang direkodkan selama 5 hari. Betul. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tarik sampai 10, kita dah direkodkan sehingga 10. Faham? Okey. Itu tentang jadual. Jadual mudah, dia straightforward. Okey, yang kedua, mungkin dalam bentuk grafik kita nak kata tafsiran data dalam bentuk carta pie. Okey, ni carta pie. Kalau awak tengok yang apa ni, yang COVID punya ni kan. Dalam banyak dalam bentuk carta pie. Apa yang kita boleh faham? Dia tulis yang biru ini berjalan kaki. Cara murid ni data yang kita perolehi berkenaan tentang cara murid nak datang ke sekolah. Ada murid datang jalan kaki diwakili oleh lekuk yang warna biru. Ini pie. Pie ni bulat. Dia pecah-pecah lah. Memanglah bentuk dia macam pizza. Kita tak boleh kata carta pizza. Nanti orang lain tak faham. Okey. Baik. Jadi dia dipotong. Okey. Berjalan kaki. Ada juga menaiki basikal. Diwakili oleh color maroon. Betul. Okey. Ada juga yang datang dengan menaiki bas. Diwakili dengan warna hijau. Ada juga yang menaiki kereta. Diwakili dengan color purple. Warna ungu. Okey. Jadi bilangan tafsiran data yang dicakap, bilangan murid yang menaiki basikal sama dengan bilangan murid yang berjalan kaki. Betul tak? Sama besar. Betul? Berjalan kaki dan juga menaiki basikal. Sama besar. Jadi secara logiknya, secara mudahnya kita kata samalah bilangan ni. Okay, kalau semua murid ada 100 orang, mungkin 25. 25. Okey. Tapi carta pie dia selalunya tidak menunjukkan bilangan. Mungkin dia cuma tunjukkan dalam bentuk peratusan. Okey, kalau awak tak main peratusan, nanti awak akan belajar dengan cikgu matematik. Okey. Baik. Kita boleh kata, apa tafsiran lain yang kita boleh kata? Bilangan murid yang menaiki bas paling banyak. Betul? Tengok. Besar tak? Besar. Bilangan murid yang menaiki kereta sikit. Paling kecil. Baik. Itu adalah tafsiran data menggunakan carta pie. Seterusnya kita tengok. Tafsiran data dengan menggunakan carta palang ataupun graf palang. Orang putih panggil graf bar graf. Okey. Baik. Jadi dekat sini kita ada banyak tiang-tiang yang berdiri. Dekat tepi ni ada nombor-nombor. Dekat bawah ni ada huruf-huruf. Apa yang dikatakan ni? Ini adalah jarak. Dia menunjukkan jarak yang dilalui oleh kereta mai. Dan dia tarik kereta, dia lepaskan dan kereta itu bergerak sampai satu tahap dia berhenti. Bila henti dia ukur berapa jauh dah kereta itu berjalan. Okey, dekat A, dekat B, dekat C, dekat D, dekat E. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kereta mainan. 5 kereta mainan yang berbeza lah. Okey, tafsiran data. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan A adalah yang paling jauh. Betul? A paling tinggi. Logiknya dia lah yang paling jauh. Sebab dia dah bergerak sejauh 50 cm. Okey. Baik. Berapakah perbezaan jarak yang dilalui oleh kereta mainan A dan E? Okey, tak apa, kita tinggal abaikan dulu. Nanti kita akan balik semula. Kita boleh katakan tafsiran data kenderaan yang jarak yang dilalui oleh kereta mainan E paling sikit, paling dekat. Okey. Baik, kalau kita tarik sini, kita dapat dia berhenti dekat nombor 10. Maksudnya E ni dia bergerak 10 cm. A dia bergerak 50 cm. Jadi, beza jarak. Okey, guna kemahiran matematik. Tak reti nak congak. Tak apa, kita guna bentuk lazim. 50 tolak 10. Okey, 0 sama 0 tendang 0 telur ayam, 5 tolak 1 jadi 4, 40 cm.
Jadi jarak yang dilalui, perbezaan jarak yang dilalui mainan A dan mainan A adalah 40 sentimeter. Okey, dia boleh tanya juga soalan yang sama. Berapakah jumlah jarak yang dilalui oleh A, B, C, D, E? Awak tambahlah. 50 tambah dengan 20 tambah dengan 40 tambah dengan 30 tambah dengan 10, total semua jarak yang dilalui. Okey, soalan-soalan ni boleh ada, tapi kalau awak dah boleh faham untuk tafsir data ni, bagilah soalan macam mana pun kacang je. No problem. Okey, baik. Untuk tafsiran data bagi carta penggelasan. Okey, baik. Ini selalu awak boleh tengok ni carta penggelasan ni. Okey, dia ada, ni contoh lah kan. Cara haiwan membiak. Kita ada bertelur. Haiwan apa yang bertelur? Buaya bertelur, buaya bertelur, ikan bertelur, ayam bertelur. Ada haiwan melahirkan anak. Apa yang melahirkan anak? Gajah melahirkan anak, kucing melahirkan anak, serigala melahirkan anak. Okey, jadi apa yang kita boleh tafsirkan? Kita tengoklah. Ayam, ikan, buaya bertelur. Itu saja. Gajah, kucing, serigala melahirkan anak. Itu yang kita dah tafsir lah. Okey, cara haiwan membiak, tafsir yang ketiga, cara haiwan membiak adalah dengan bertelur dan juga beranak, melahirkan anak. Okey, itu tafsiran yang kita dapat lihat. Mudah kan? Kalau mudah, soalan banyak-banyak. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok yang ini agak susah. Jangan ambil bahasa saya pun pening tinggal mula-mula. Okey, mendefinisi secara operasi. Okey, kita pergi pelan-pelan. Yang ni agak susah, agak tricky dan juga agak memeningkan juga bagi awak. Okey, baik. Dikatakan mendefinisi secara operasi. Ini dalam muka surat 10 dan 11. Okey, mendefinisi secara operasi, kemahiran memberikan definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Saya padam balik. Yang dapat dilakukan, yang kita boleh buat ni, dilakukan dan diperhatikan. Maksudnya kita yang dapat buat. Macam mana kita nak tahu? Maksudnya definisi secara operasi ni boleh dijelaskan apabila kita membuat penyiasatan ataupun eksperimen. Barulah kita boleh kata definisi secara operasi. Okey, ini dia cerita. Menguji keupayaan bahan menyerap air. Dia nak uji bahan menyerap air. Okey, dan dia buat penyiasatan. Penyiasatan dia simple saja. Ambil 3 tisu yang lain. Mungkin 1 tisu tandas, 2 tisu dapur, 3 tisu muka. Ketebalan dia berbeza. Okey, dan dia rendam dalam air 50 ml. Ini kita panggil bika penyukat. Dalam ni kita panggil bika. Letak dalam bekas bika yang ada nombor-nombor tepi ni. Nombor ni kita panggil sengatan ni. Bukan sengatan sefijikan ya. Okey, ini kita panggil sebagai sengatan. 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml. Itu kita panggil sebagai sengatan. Okey. Baik, jadi diletaklah semua air tu sama tinggi 50 ml. Ni. Okey, letak sama tinggi. Lepas dah ada air, dia pun direndam lah. Lepas rendam, dia biarlah selama seminit. Itu penyiasatan yang dia lakukan. Simple je. Penyiasatan ni dekat rumah awak boleh buat. Dekat rumah tak ada masalah. Jadi, apa yang kita boleh katakan? Kita nak tengok bahan serap air. Okey. Selepas minit, bila kita angkat tisu tersebut, tiga-tiga, kita tengok secara logiknya, air dah serap dalam tisu, betul? Jadi, ketinggian air selepas diangkat tu berbeza. Air dia tu, tinggi dia berbeza sebab yang hilang tu masuk dalam tisu. Okey. Baik. Jadi, bolehkah kita ukur air dalam tisu tu?
Boleh, tapi susah. Buat apa buat kerja susah? Kita buat kerja mudah je lah. Kita tengoklah air yang ada, baki air yang ada dalam bikar. Okey, baik. Ingat, bagaimana keupayaan bahan air menyerap air boleh didefinisikan? Okey, lihat air dalam bikar. Apa yang kita dapat ukur? Kita dapat ukur baki air yang ada. Okey, baik. Saya boleh mengukur isi padu air yang tinggal dalam bikar. Betul? Kita boleh ukur sebab ada sengatan ni. Dia berhenti kat mana? Dia dah turun sampai berapa? 20. Jadi kalau daripada 50 pergi ke 20. Daripada 50 pergi ke 20 maksudnya 30 mililiter air masuk dalam tisu. Tapi kalau kita nak ukur dekat tisu tu, agak susah dan banyak kerja. Jadi kita ni orang pandai-pandai, buat apa kita buat kerja yang susah, kita buat kerja yang mudah lah. Tengok baki yang ada. Saintis bijak lah kan. Okay, baik. Jadi kita boleh kata yang kita boleh ukur isi padu air yang tinggal dalam bikar. Jadi definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air ialah isi padu air yang tinggal dalam bikar. Jadi apakah definisi secara operasi bagi keupayaan bahan menyerap air? Definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air ialah isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Okey, baik. Kalau kita nak cerita pula definisi secara operasi bagi keupayaan air yang keupayaan bahan menyerap air paling tinggi. Tadi dicari secara umum definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air. Sekarang ni dia nak tanya lebih detail ataupun lebih khusus keupayaan bahan menyerap air paling tinggi. Jadi, definisi operasi dia, kita boleh tengok A, B, C, D. Isi padu yang tinggal berbeza. Jadi, kalau kita tahu bahan tu paling serap air, isi padu dia macam mana? Paling banyak ke paling sikit? Istilah paling sedikit. Jadi, keupayaan secara operasi bahan menyerap air paling tinggi ialah isi padu air yang tinggal paling sedikit dalam bikar. Logik kan? Kalau air dalam bikar tu sikit, maksudnya lebihan air tu banyak yang masuk dalam tisu. Bila air banyak masuk dalam tisu, maksudnya tisu tu paling kuat menyerap air. Jadi tinggallah sikit dalam bikar. Faham? Jelas? Okey. Jadi kalau keupayaan bahan menyerap air, definisi secara operasi dia, keupayaan bahan menyerap air paling tinggi ialah isi padu air yang tinggal paling sedikit di dalam bikar. Okey, cuba kita twist balik soalan dia. Bagaimana keupayaan bahan menyerap air paling sedikit boleh didefinisi secara operasi? Definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air paling sedikit. Kalau paling sedikit, banyak tak air masuk dalam tisu? Tak banyak kan? Jadi, isi padu air dalam bikar banyak ke sikit? Banyak. Saya tanya, saya jawab. Okey. Jadi kita tengok A, B, C, D. A yang paling banyak. Apa yang kita boleh ceritakan? Definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air paling sedikit ialah isi padu air yang tinggal paling banyak di dalam bikar. Faham? Jelas? Okay. Baik. Jadi sebenarnya definisi secara operasi ni dia bergantung kepada penyiasatan yang dilakukan. Okay. Kalau dari segi bahasanya, apa definisi serapan air? Okay. Keupayaan bahan untuk keupayaan air untuk masuk ke dalam bahan dan sebagainya awak boleh cakap. Tetapi bila dikatakan definisi secara operasi, kita nak lihat bergantung kepada penyiasatan. Okay, kalau dikata kalau ditukarkan penyiasatan ini, dia menggunakan minyak, tidak pakai air. Okey, tulisan buruk. Okey, baik. Dia tak pakai air, dia pakai
minyak. Okey. Definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap cecair. Air pun dah cecair, minyak pun dah cecair. Dia tak pakai air, dia kata cecair. Dia pun gantikan dengan minyak. Okey, definisi. Jadi, kalau tisu ni boleh serap minyak, kurang minyak, kita akan guna kaedah yang sama lah. Minyak mana yang paling banyak tinggal dalam air, tinggal dalam bekas, minyak mana yang paling sikit tinggal dalam bekas. Jadi kita boleh kata definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap cecair paling tinggi ialah isi padu cecair yang tinggal paling sedikit di dalam ikat. Okay. Baik, macam mana soalan ni? Kalau dalam UPSR memang suka dia tanya ni. Tapi yalah. Okey, baik. Cara nak jawab soalan definisi secara operasi, apa yang kita kata? Okey, apa yang kita kata? Definisi yang diminta tambah dengan ialah, tambah dengan pemboleh ubah bergerak balas atau apa yang diperhatikan. Inilah cikgu. Jangan pening-pening. Pening saya pun pening. Okey, baik. Ini formula dia. Definisi yang diminta. Macam tadi dikata. Definisi secara operasi bagi keupayaan bahan menyerap air. Kita tulislah keupayaan bahan menyerap air. Keupayaan bahan menyerap air paling tinggi. Yang ini yang diminta. Ialah tambah dengan ialah. Okey, apa yang dapat diperhatikan? Kita boleh perhati apa dekat akhir penyiasatan kita ni? Isi padu air. Betul? Isi padu air yang tinggal. Kita tulislah apa yang kita boleh perhatikan. Isi padu air yang tinggal paling sedikit dalam bikat. Ini formula dia. Mudah. Tak payah. Susah lah. Apa susah-susah? Awak asyik jadi susah, memang susah. Okey, baik. Jadi, baik, definisi ni maksudnya istilah maksud dalam secara operasi boleh ubah bergerak balas dan apa yang diperhatikan. Okey, kita tengok contoh ya. Seterusnya. Contoh lain definisi secara operasi. Okey, kita tengok. Ini salah satu contoh soalan yang suka ditanya. Okey, apakah definisi secara operasi kekuatan magnet? Okey, ada magnet P. Dia letakkan, mungkin dekat bawah ni dia letakkan banyak paku ke klip. Rasa klip kertas ni. Saya tak pernah nampak. Okey, dia letak banyak klip kertas ni. Klip kertas dia letak banyak dalam bekas dan dia ambil 3 jenis magnet. Magnet kecil, magnet besar. Ni kecil, ni sederhana, ni besar. P, Q dan juga R. Okey. Baik, dia tanya, apakah definisi secara operasi kekuatan magnet? Okey, macam mana nak jawab? Guna kaedah. Definisi yang diminta, apa dia? Definisi secara operasi kekuatan magnet. Ini yang diminta. Kekuatan magnet. Campur dengan ialah. Campur dengan apa yang dapat diperhatikan. Awak boleh perhati ni. Kita boleh nampak dengan jelas ni. Apa benda? Bilangan klip kertas. Ni sikit. Ni sederhana. Ni banyak. Jadi, kekuatan magnet ialah yang kita boleh perhatikan bilangan klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet. Macam saya kata, dia bergantung kepada penyiasatan. Kalau dia tak pakai klip kertas, dia pakai paku. Paku. Kita boleh kata kekuatan magnet ialah bilangan paku. Sini kita gantikan. Bergantung kepada penyiasatan yang dilakukan. Ialah bilangan paku yang dapat ditarik oleh magnet. Okey, baik. Jadi mudah salin balik definisi. Tambah boleh bergerak balas ataupun yang diperhatikan. Yang kita boleh perhatikan yang kita nampak. Okey, baik. Jadi untuk part ni, untuk hari ni saya terangkan 3 saja dan kita kita refresh balik apa yang kita dah buat, kita refresh balik kemahiran proses sains yang kita dah belajar di tahap 1, tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Okey, harap awak boleh ingatlah sebab
Itu pun penting untuk kita sambung kepada bahagian ni. Dan kemahiran saintifik yang kita belajar di tahap 2 untuk tahun 4 kita belajar 3. Yang pertama apa dia? Yang pertama definisi secara operasi, yang kedua, yang pertama tadi perhubungan ruang dan masa, yang kedua mentafsir data, dan juga yang ketiga mendefinisi secara operasi. Baik, jadi kalau ni awak dah boleh jawab. Okey, baik. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Kita sambung perbincangan kita di dalam grup WhatsApp tahun 4 2021 Sekolah Kebangsaan Bangsa. Terima kasih.